Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita dah live sekarang ni. Okay, so kepada kawan-kawan yang boleh nampak posting ni, so boleh bagi some feedback sikit. Okay, so alhamdulillah, so saya rasa kita dah live. Okay, so terima kasih. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So bertemu lagi kita sembang santai petang, so call untuk hari Ahad, dan again this is considered kita punya series of IF success story, dan alhamdulillah bersama dengan saya hari ini ialah Puan Nurul Aini dari Wangsa Melati. So assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam doktor. Doktor apa khabar? Sihat, alhamdulillah. So boleh dengar suara clear? Clear, suara doktor clear. Okay. Alhamdulillah. Okey, so saya dah nampak beberapa kawan-kawan kita yang dah ada di sini sekejap. So kita ada Asmat Zainal, Nolin Kak Nolin. Okey. Alright, Azrina Amir. Hai, assalamualaikum semua. So hi. Okey, so bersama dengan saya hari ini ialah Puan Nurul Aini, dan seperti mana yang saya wawarkan semalam di Facebook. So Puan Nurul dah turun 23 kilo, betul Nurul? 23 kg. Ya betul doktor. Betul. So satu 23 transformasi yang yes. saya rasa, sebab orang kata nak turun sekilo pun susah kan, tapi 23 kilo tu saya rasa macam satu yang wow, awesome sangat Okay. Alright, dan alhamdulillah. Dan kita nak dengar Nurul punya sharing. So maybe insyaAllah memberi inspirasi pada ramai wanita di luar sana, dan kepada kawan-kawan yang online petang ni, so please share. So that lebih ramai dapat, kadang-kadang orang nak turunkan berat badan tapi tak tahu cara dan sebagainya. So hari ni Puan Nurul akan bongkarkan apa yang beliau tips-tips untuk turun. Okay. Dan of course special hari ni, so please share, sebab kita akan ada hadiah istimewa untuk anda, ni untuk sama-sama yang bersama kita petang ni. Okay, menarik tu. Menarik. Okay, dan untuk pengetahuan semua, Puan Nurul Aini ni berusia lebih kurang, boleh saya reveal Nurul? Boleh, tak ada masalah doktor. She's 40, I mean another 4 years nak approaching 50, but she looks so beautiful kan. So siapa kata orang dekat 50 tak boleh cantik kan? Betul. Okay, dan a mother of 3, so anak yang sulung umur 20 Nurul? 20 tahun, yang sulung 20 tahun. 20 tahun ni, look like sisters already. Kalau saya keluar dengan anak saya, ramai kata kami ni adik-beradik. So kalau dulu macam mana? Dulu Dulu ibu dia badan besar. Okay, so alright, sekali lagi terima kasih Nurul. Maybe Nurul boleh bagi some, your background. So maybe Nurul boleh share sikit untuk inspirasikan kawan di luar sana. So bila yang start ada isu masalah berat badan, dan apa yang menyebabkan apa yang Nurul rasa masa tu. So maybe Nurul boleh share your feedback and some background juga. Okay. Nama saya Nurul Aini binti Muhammad Darus. Tahun ni berumur 46 tahun. Saya tinggal di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. 2 perempuan, 1 lelaki. Yang sulung perempuan umur 20 tahun. Yang nombor 2 tahun ni 15 tahun. Yang bongsu 7 tahun. Saya bekerja sebagai personal assistant dan sekarang saya sebenarnya mempunyai masalah berat badan sejak melahirkan anak saya yang bongsu. Bila selepas melahirkan anak saya yang bongsu tu, berat saya makin naik sampai 75.5 kilo lah masa tu. Tinggi berapa tinggi Nurul masa tu? I mean your BMI kita nak at least dapat tinggi. Tinggi saya masa tu, tinggi saya 155. BMI saya masa tu tak silap saya dalam 32-33 macam tu. Memang obese tahap 1 doktor. Alright. Tapi bermula selepas bersalin. Betul. Selepas bersalin, berat badan saya makin naik. Anak-anak yang lagi satu kan doktor masa tu. Yang last tu, maksudnya selepas saya melahirkan anak yang bongsu, berat badan saya memang naik sebab memang saya
suka makan. Saya memang suka makan, nafsu makan tinggi. Jadinya memang berat naik lah sampai 75.5. Masa tu rasa macam Memang mana? masa tu saya dah obes. Masa tu saya, doktor, sebenarnya saya takut nak timbang berat. Saya takut jumpa mesin penimbang tu, saya tak nak timbang. Saya tahu saya obesity. Okay. Tapi bila tengok mesin timbang tu, saya takut nak timbang. Itu kesilapan saya lah. Maksudnya lepas bersalin tu masa tak ada timbang ke atau memang tak nak beli ke ataupun macam mana? Ada. Okay, masa lepas bersalin, waktu dalam pantang, berat saya turun. Tapi selepas habis pantang, bekerja, saya kuat makan. Saya memang kuat makan. So sejak itu badan makin naik. Mesin menimbang ada, tapi saya takut nak timbang. Saya takut nak timbang berat. Timbang jugalah. Bila tengok makin lama orang kata, Nurul, are you expecting kan? Diingatkan saya pregnant, kata no. Itu yang sentak. Itu yang kan? Macam yeah, that's my turning point lah. Sebelum kata, are you expecting? Alamak, itu dah rasa. Oh, doktor. Memang menikam. So pada kawan wanita di luar sana, kalau tak confirm orang tu expecting, kita tak payah tanya, senyum je. Okay, so right, masa berat dengan BMI lebih kurang lah more than 30, so macam mana your health status, keadaan tahap kesihatan? Masa tu saya macam saya selalu dapat migraine, lepas tu saya selalu penat. Lagi satu, saya memang jenis yang memang unfit lah, doktor. Memang unfit. Dengan tak exercise. Sibuk kerja je kan? Kerja. Lepas tu balik pun malam. Lepas tu itulah excuse dia. Tak dapat exercise sebab sampai rumah dah malam. Lepas tu tak apa, kita faham. Kita faham. Ramai orang mempunyai excuse yang sama. Okay, so what makes, selain daripada orang tegur, are you expecting dulu kan? So apa yang you want to change lah? Okay, sebenarnya my turning point bila saya masa tu tahun Jun 2018, Julai 2018 saya pergi Jepun bercuti. Tu bila balik sini, bila kawan-kawan suruh saya share gambar-gambar di sana, bila saya tengok gambar saya rasa macam terperanjat. Sebab gambar-gambar tu husband yang ambil. Lepas tu bila dah balik baru nak tengok yang mana nak share kan. Tengok-tengok kebanyakannya semua yang perut saya macam nampak macam pregnant, doktor. Saya pun macam segan nak share lah dekat Facebook. So saya kata, that's it lah, saya cakap, I have to do something. I have to change. So maksudnya bila nampak gambar sendiri itulah yang jadi macam baru tersentap. Sebab saya rasa macam segan nak tengok gambar masa-masa di sana lah. Nampak saya macam pregnant dengan besar, dengan perut besar apa semua kan. Saya rasa macam malu lah, doktor. So selepas tu yang saya join SMSC 1 pada Ogos 2018. Saya rasa dekat skrin ni saya ada share gambar. Itu gambar saya. Itu gambar saya. Itu masa di Jepun lah? Yes, masa kat Osaka. Yes, doktor. Masa tu kat Osaka. So gambar ni antara gambar yang menikam kalbu lah. Itu tak apa. Itu ada boleh cover, ada sling bag. Dia cover perut. Okay, so ini gambar yang rasa macam kenapa I do look like this kan? So itulah. Serius. Nampak saya lagi tua, nampak betul-betul macam nampak macam tu lah. So at least good lah kan, kita rasa kita mula, by the time masa tu baru 70 lebih kan, sebab kalau kan dia akan terus naik kan. So at least good lah. So pada kawan-kawan yang bersama dengan kami petang ni, saya bersama dengan Puan Nurul Aini dari Wangsa Melati. So she's a lady 46 years old but she doesn't look like 46. So ramai yang kata, betul ke macam 46 kan? So ramai yang tak percaya ni. Petang ni Puan Nurul akan kongsikan macam mana beliau berjaya turunkan berat badan daripada 75.5 kilo. So sekarang ni lebih kurang like 52 kg.
So total of 23 kg dan jangan lupa share sedikit lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita, dan insyaAllah kita akan bagi hadiah juga nanti. Alright, so maybe Nurul boleh share, so apa yang Nurul buat masa your starting point nak berubah tu bila Okay, tak okey ni, tak okey kan? Betul. Yang Nurul buat. Okay, masa saya rasa tak okey tu, saya tak tahulah, masa saya terus nekat register SMC kelas 1 Bawah Dr. Malinda. Saya baca PIN. Before that Nurul dia macam ada. So boleh share tu. Okey, saya pernah juga mencuba pelbagai jenis diet lah. Sebenarnya ada satu diet tu yang menyuruh kita makan banyak telur yang mana saya tak suka makan telur. Saya kata tak boleh, saya stres. Jadinya dia ada penurunan sikit, tapi lepas tu bila saya stop, dia badan saya makin naik. Okay. So saya rasa macam saya give up. Lepas tu saya bila kita kurus tak ada ilmu, memang ke laut dalam, doktor. Bayangkan memang saya tahu kalau nak diet jangan makan nasi. Okay, saya tak makan nasi, doktor, tapi saya makan roti, saya makan kari pak, saya makan all those refined carbs, semua yang ada tepung-tepung gandum. So berat tak naik. Memang berat tak naik. Lepas tu saya pula jenis ke snacking, bila maksudnya makan breakfast, lepas tu ada in between tu ada makan lagi, memang berat tak turun, doktor, sebab memang ilmu salah. Maksudnya saya tak ikut yang cara yang betul. Oh, okey, maksudnya Nurul cuba diet, tapi diet yang Nurul buat tu lebih kepada diet telur. Telur je ke macam mana? Makan telur, lepas tu ada makan benda lain, tapi saya tak boleh nak ikut yang makan telur tu sebab saya tak berapa suka makan telur sangat. Lepas tu saya tak makan nasi, tapi saya makan roti canai, saya makan kari pak semua. Lepas tu memang tak membantu untuk penurunan berat. Berapa banyak at least masa tu turun ke ada satu? Turun adalah dalam 5 kilo, 7 kilo. Lepas tu bila saya berhenti, dia naik balik. Dia kembali kepada yang asal. Okey. Maksudnya turun, tapi lepas tu bila kita lap sikit tu dia just naik balik. Naik balik. Okey. Masa tu Nurul ada macam group ke ataupun Tak ada. Saya tak ada group. Saya ikut kawan-kawan. Kawan buat diet ni, saya pun macam follow. Okay? Tak ada ilmu. Ikut. Sebab tak ada ilmu kan, kita ikut je. Okay. Alright. Kalau kata jangan makan nasi, kita tak makan nasi, tapi kita tak faham kenapa tak makan nasi. Betul. Okay. Alright. Fine. Kita tak makan nasi tapi makan macam biasa, roti canai, roti. Makan kuih kari pak apa semua. So memang berat tak turun lah. Alright. Okay. So that means okay, saya faham. Saya rasa ramai orang di luar sana pun mengalami situasi yang sama. Semasa kita tak faham diri kita just ikut je. So end up kita rasa macam tak jadilah, malas lah kan, macam tak okey pun kan. So maybe itu satu loops yang kita perlu improve balik lah. Okay, so lepas tu apa perubahan yang Nurul buat yang macam boleh turun banyak and boleh sustain lah, sebab ramai orang dia turun sekejap dia naik balik. So that mean macam kita nampak dulu macam turun like 23 kg. So that is actually awesome kan. So macam ni, apa yang Nurul buat perubahan tu? Okay, perubahan tu saya buat pada Ogos 2018 saya join SMC 1 di mana masa tu saya telah menghantar surat putus cinta pada Mr. Sugar, pada gula. Itu tips SMC tu. Yes, betul. Okey, dah jatuh talak 3. Jadinya dari minuman memang saya cut terus sugar. Tak ada, memang saya minum air kosong. Sampai sekarang doktor. Dah lebih 2 tahun lebih memang saya tak ada minum air manis-manis. Saya minum air kosong. Okay, so that's good. Okay. So tips yang pertama, komen sikit dekat situ. Tips yang pertama, so ucapkan selamat tinggal dengan Mr. Sugar. So cut sugar terus. Ya, betul. So seterusnya, okay, lepas tu saya memang tak ambil refined carbs. Yang apa tu, macam nasi, roti yang warna putih-putih ni saya tak ambil. Yang processed food semua tu saya tak makan. Fast food apa semua memang saya makan eat clean lah. Maksudnya saya follow lah apa yang dalam, saya baca pin post yang lama-lama, video doktor yang lama-lama saya baca semua pasal insulin yang apa semua memang saya baca dan saya buat. Alhamdulillah
selepas 10 bulan saya join SMC pada Jun 2019, berat saya turun sebanyak 16 kilo, iaitu jadi 60 kilo doktor waktu tu. Okay, so maksudnya it takes about lebih kurang 10 bulan, is it? Yes, Okay. 10 bulan saya turun 16 kilo. 10 bulan turun 16 kilo. Okey, soalan kan Nurul, saya rasa so ramai yang talak 3 dengan Mr. Sugar. Okey. So saya faham, I mean that tips is so important sebab bila kita faham dengan konsep sebenarnya nak turunkan berat badan ni bukan setakat calorie in, calorie out, sebab kita fokus kepada hormon kan, insulin. Tapi ramai orang akan kata macam, tak boleh. Ya, betul. Totally stop gula ni. So tak boleh lah macam, tak boleh lah tak makan nasi, tak boleh lah tak makan ni. So macam mana Nurul boleh encourage, Okay. To stop. So apa tips? Maybe Mula-mula. Okay. Mula-mula saya memang masa nasi tu memang mula-mula saya memang pun sama doktor. Saya memang suka makan nasi. Bayangkanlah kan kita makan pagi nasi lemak, tengah hari nasi kan dah biasa kan. Tapi lama-lama bila saya ambil saya memang stop terus. Saya tak makan yang suka-suka so tak ada. Saya memang stop nasi sebab saya ni ada sensitif carb. Saya dulu makan 2 sudu nasi berat naik, memang insulin naik kan. Jadinya apa yang saya buat, saya banyakkan minum, saya banyakkan minum air. Lepas tu saya banyak buat IF, buat puasa apa semua, memang boleh control craving untuk makan nasi tu doktor. Tapi dia tak boleh mengejut, dia kena slowly. Oh, okay, so berapa lama Nurul ambil masa untuk stop? Sebab yelah kita orang Melayu kan, sebab ramai orang kat luar sana mesti tak boleh je tak makan nasi, menggeletar semua kan. So how long you take actually Nurul ambil masa untuk betul-betul boleh stabilize balik? Sebenarnya dalam sebab makan nasi tu saya ambil waktu cheat day dululah. Tapi dalam masa setahun jugalah, maksudnya saya nak betul-betul nak lupakan nasi tu. Sampai sekarang saya macam tak kisah. Nampak nasi pun saya tak rasa macam nak makan ke apa doktor. Saya lebih suka enjoy makan apa yang ada lah depan mata. Saya tak kisah nasi tu tak makan pun tak apa. Saya okey je. Sebab it takes like setahun juga betul-betul. Betul nak. Betul. Okay. So pada kawan-kawan yang bersama dengan kita petang ni, so jangan rasa stres, so tiba-tiba so it takes slowly kan. Tapi bila kita faham sebenarnya kenapa kita perlu buat, kita ada ilmu lah kan kenapa kita perlu buat. Betul. Then somehow kekuatan tu akan datang insya-Allah. Ya betul insya-Allah. Okay, so alright. So yang pertama cut sugar, yang kedua so kita kurangkan refined carbs. Refined carbs, fast food, apa-apa yang berwarna-warna putih lah. Okay, so tips seterusnya apa lagi ni yang Nurul buat yang actually bantu dari segi penurunan? Okay, saya buat IF doktor. Saya buat intermittent fasting. Saya buat puasa sunat. Okay. So kepada kawan-kawan yang di luar sana maybe ada yang first time IF tu apa pula. So IF is intermittent fasting. So maybe Nurul boleh share juga apa regime yang Nurul buat kan. So yang menyebab sebab ramai orang bila kita suruh puasa puasa Isnin Khamis tu pun tak boleh nak compliance. So bila kita buat fasting tu pun rasa macam 12 jam tu pun susah kan. So untuk beginners level kan. So macam mana Nurul adaptasi dengan IF dalam kehidupan seharian tu? Okay. Nurul start buat IF ni pada Oktober 2018. Itu pun selepas masuk SMC Dr. Maninda. Mula-mula Nurul punya regime 12-12. Maksudnya Nurul last meal pada pukul 8 malam. So the next morning pukul 8 pagi memang ambil breakfast lah. Dulu memang saya kena makan pagi dululah. Yelah kita dah biasa kan? Dah biasa. Lepas tu slowly Nurul naikkan 2 jam jadi 14 jam IF. Lepas tu 10 jam eating window. Lepas tu Nurul naikkan lagi 2 jam sampai Nurul boleh buat OMAD. Maksudnya 1 meal a day. Okay. So right. Okay. So maksudnya Nurul start dengan 12 jam So untuk kawan-kawan baru first time dengar tentang apa itu IF kan. IF is intermittent fasting. Maksudnya kita jarakkan. Dan so macam Puan Nurul start dengan 12 jam. Maksudnya 12 jam berpuasa. So last makan pukul 8. Dan pukul 8 esok baru berbuka lah betul. Okay, so berapa lama Nurul ambil sebenarnya daripada nak naikkan daripada 12 ke jadi setiap 2 jam tu how long you take? Nak beberapa hari atau berapa minggu? Maksudnya dalam minggu lah. Maksudnya this week Nurul buat 12. Lepas tu rasa macam okay je kan. So Nurul next week tu Nurul tambah lagi 2 jam jadi 14 jam.
Lepas tu rasa macam, sebab bila kita tak makan, kita rasa macam best tau. Badan rasa macam ringan apa semua. So Nurul slowly naikkan sampailah Nurul buat omat tu lah doktor. Okay, so berapa lama dapat sampai omat tu? Omat tu berapa lama Nurul ambil masa untuk dapat? Tak lama juga. Tak sampai sebulan doktor, sebab saya buat puasa sunat kan, puasa Isnin Khamis tu. Betul. So saya rasa macam saya okey sebenarnya. Okey. So alhamdulillah lah saya buat omat lah. Okay, so omat is 1 meal a day. So maksud makan satu hari sekali je. Meal a day. Makan satu hari sekali, tak rasa lapar ke? Boleh ke? Ramai orang yang akan tanya macam tu. Tak lapar doktor. Sebab kita dah biasa makan 6 kali dengan snacking kan. Boleh ke? Macam mana? Cuba maybe share sikit. So apa yang Nurul makan, yang omat tu jadi kenyang dan sebagainya. Okay, sebenarnya Nurul suka sebab Nurul tak stres nak fikir nak makan apa pagi tu, macam tak stres. So Nurul ambil lemak baik macam extra virgin olive oil dan juga pagi tu minum virgin coconut oil. Kita ambil lemak baik untuk pecahkan lemak. So bila Nurul minum tu pagi, sebenarnya dah kenyang tau doktor. Saya tak yes. Memang Nurul rasa tak lapar, memang kenyang. Lepas tu sampai berbuka, alhamdulillah Nurul boleh maintain lah. In fact doktor, hari ni pun Nurul pun dah start buat IF. Okay, dah start buat IF untuk berapa jam? Tak masuk Nurul esok untuk puasa sunat. Untuk 30 jam untuk sambung dengan IF. Sebab tadi Nurul last meal pukul 1:30 tengah hari. So the next day kalau berbuka puasa dapatlah 30 jam bila waktu maghrib nanti. So itu memang Nurul selalu yes. Okay. So that means Nurul buat IF dan EF dan combinekan tapi kalau tengok that means being a person yang sebelum ni like selalu suka makan sampai berat naik kan, sampai sekarang boleh 30 jam. So saya rasa macam wow, that is actually awesome kan. Maybe kawan-kawan di luar sana macam nak tahu juga kan macam mana boleh menjadikan itu sebagai lifestyle lah. Sebab kadang-kadang orang buat sekali je, lepas tu dia dah tak buat lagi. So macam apa kekuatan yang Nurul dapat so that ni boleh konsisten dan sebagainya. Okay, tak ada. Sebabnya kita kena tahu, kita kena ada grit. Sebab bila kita ada grit, kita never stop your grit. Keep going. Then don't give up. Lepas tu kita kena play to win. Maksudnya kita kena lawan. Sebenarnya nak kurus ni, kita bukannya nak bertanding dengan sesiapa. Kita lawan dengan diri kita sendiri. Betul. Lagipun IF bukannya diet doktor. Dia adalah healthy lifestyle yang kita akan continue sampai kita dah tua. Betul. So, itu yang membuatkan Nurul rasa Nurul bersemangat untuk teruskan sebab ramai orang macam IF ni diet kan. So dia macam bila dia buat sekejap lepas tu dah tak buat lagi. Lepas tu kata alah doktor saya buat tak kurus pun. So mereka tak faham sebenarnya actually. Itu doktor. Yes. Sebab tak ada, kadang-kadang tu ada di antara mereka yang buat IF tapi bila waktu eating window mereka makan macam-macam. Mereka ada makan makanan yang minuman yang manis, ada yang makan refined carbs, processed food, semua kan. Jadi ni memang tak turun cantik lah masa tu. So ini tips important, tips yang penting daripada Puan Nurul. Yes, IF is a lifestyle, it's not a diet. Okay, dan satu lagi, bila dah buat IF tu, time eating window tu kita lah hati-hati kan. Masa eating window tu. Ya, betul doktor. Kalau kita tak hati-hati memang berat tak turun. Yes, exactly. So tapi kita kena jaga dari segi eating window tu. So bukannya setakat fasting window. Okay. So maybe Nurul boleh share juga kan IF actually lebih pada diet. So maybe ada apa lagi kebaikan IF yang Nurul rasa macam it change your life. Apa yang Nurul rasa macam kawan-kawan di luar kena buat macam tu. Okay, IF ni dia membantu kita untuk menaikkan metabolisme juga. So bila macam umur Nurul di usia 40-an ni, dulu Nurul selalu ingat macam bila umur meningkat kita tak boleh kurus sebab metabolisme kita makin turun kan.
Tapi bila kita berpuasa, kita meningkatkan metabolisme. So jangan risau, buat IF kita tak, maksudnya kita dalam healing proses. Badan kita sebenarnya dalam proses pembersihan. Kalau kita buat EF ke buat prolonged fasting, kita dapat buat apa? Dapat autophagy kan. So memang membantulah dari segi penurunan berat badan. Okay, so Lepas tu bila buat IF ni kita rasa lebih healthy, kita rasa lebih macam bertenaga lah, rasa macam fit. Lepas tu jarang dapat migraine. Macam dulu selalu migraine, sekarang dah kurang dah migraine. Macam okey lah, memang healthy lifestyle lah. Lepas tu nampak muda kan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu bonus doktor, itu bonus. Tapi bila kita slim down ni sebenarnya dia memudahkan kita dari segi pergerakan kita. Betul. Kan dan saya rasa it's something good juga bila kita rasa, it's a good way of kita sebenarnya orang kata memberi contoh kepada keluarga kan. Ya betul. Doktor saya nak share yang saya tak pernah share dengan kawan-kawan di grup. Okey, masa saya obese dulu, sebelum saya buat IF, saya ada masalah inflammation. Maksudnya di lengan kiri saya ni macam sengal. Macam saya tak boleh nak angkat tangan kiri. So bila jumpa doktor kata awak ada inflammation. Saya pun inflammation tu apa? Nak buruk pun saya takut. Saya memang tak buat apa lah. Tapi taskan pegang saya macam nak dry, lepas tu bangun pagi kan. Tapi yang maksudnya bila saya buat IF, saya macam bila dah saya buat IF semua, memang tangan kiri saya ni alhamdulillah dah tak ada sakit. Maksudnya saya boleh angkat tangan, saya boleh shampoo macam biasa, macam shampoo, macam okeylah tangan kiri ni. Kalau tidak dulu saya rasa macam saya ni nak jadi OKU ke, sebab tangan kiri tu memang tak boleh buat apa, macam nak angkat berat tak boleh. Lepas tu alhamdulillah bila saya buat IF apa semua, bukan frozen. Dia dekat lengan. Maybe sebab saya tak tahu lah, saya dukung anak ke atau dia lengan kiri dia macam rasa sengal. Bila bangun pagi ke kita rasa macam sengal lah. Macam tak selesa. Okay. Tapi alhamdulillah dah selepas saya buat IF ni dah okey. Improve banyak lah. Of course selain buat IF kita jaga juga eating window dan sebagainya kan. Itu yang actually akan membantu healing dari segi proses. So autophagy autophagy adalah satu proses yang kita buat IF sebenarnya, especially bila kita EF so lebih daripada 24 jam. So kita akan activate satu proses kita panggil autophagy. So proses autophagy ni adalah proses cleaning up all this debris, all this bad protein dalam badan kita. So dia sebenarnya akan bantu untuk turunkan inflammation. So that is good. Sebab tu kalau kita lihat para sahabat dulu, dan saya dah terima satu buku yang saya tanya dalam grup hari tu tentang buku. I did have that. So baru alhamdulillah saya rasa you should I have this book. Okay, awesome. Alhamdulillah. So saya tanya dalam group kan. Doktor nanti boleh share doktor share nanti kat group. So it's very interesting sebab saya tengok dekat dalam tu kan memang the way para sahabat Rasulullah SAW, so the way they orang actually eat is actually more like every 2 days, every 3 days, every 6 days. Wow, PF. Yes, they all are doing. Para sahabat orang-orang dulu lah orang katakan. Para sahabat sebenarnya buat lebih kepada PF kan. So Masya Allah. So nanti saya share dalam group. Saya akan share dalam group. So I'm waiting for the book. So alhamdulillah sampai 6 hari. So setiap 6 hari para sahabat makan. Saya rasa macam wow. Dan sebenarnya kalau dalam buku tu ditulis, siapa-siapa yang makan 2 kali sehari sebenarnya, so itu bukan dikira berlapar. Dan sebenarnya itu adalah tahap pemakanan yang rendah. Maksudnya mereka rasa macam dari segi mereka tidak dapat kesihatan, benefit of actually being hungry. Ni kekuatan berlapar tu sebenarnya adalah apa yang diamalkan oleh para sahabat tu. Saya rasa so insyaAllah saya akan share dalam group. Okay, so ramai dah. Yusrina dah komen dah. Saya dah dapat dah. Bila Yusrina share, saya terus beli. Kat Shopee ada. So I've got the book. So thank you for actually sharing. InsyaAllah saya akan share dalam group. Okay, dan apa Nurul punya ataupun saranan pada kawan-kawan di luar sana kan yang actually yang macam nak start IM, nak start losing weight ni. So
apa yang Nur rasa macam at least you have to start lah, sebab ramai orang kata macam nak ke tak nak ke nantilah, macam procrastination kan, nantilah. Okay. So apa saranan Nurul? Okay, sebenarnya Nur nak share dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sebenarnya benda tu diri kita yang kena bertindak, kita yang kena tahu apa kita punya big why, apa grand why kita untuk mengubah. Kalau tidak, sampai bila-bila pun tak akan berubah. Betul. Lagi satu, betul. Lagi satu doktor, IF ni percuma. Kita tak perlu nak bayar beribu-ribu dekat slimming center. Benda ni memang percuma. Percuma. Kita buat percuma. Kita kalau Isnin, kami kita buat puasa sunat. Hari biasa kita buat IF. Alhamdulillah, kita memang ke arah healthy lifestyle lah doktor. Betul. Dan yang pentingnya, it's free. Betul, percuma. Dan kita tak perlu nak fikir nak makan apa lah kan. So banyak benda yang kita boleh improve sebenarnya dalam IF ni. Dan of course kalau kita tengok dari segi benefit dia, sebenarnya kita dah kongsikan dalam advanced class hari tu, it is not just about losing weight, we are talking about reversal of diabetes, you know. Betul. There's a potential of that, reversal of diabetes, reversal of PCOS, reversal of metabolic syndrome. So sebenarnya banyak benefit dalam IF dah kan. So yang kita kongsikan, sebab ramai orang dia masih rasa macam IF ni untuk lose weight, tapi sebenarnya bila kita ada ilmu, yang pentingnya ada ilmu. Betul. Ada ilmu yang betul. Yes, bila kita ada ilmu, kita boleh kurus tu sampai bila. Maksudnya ilmu dengan kita ada, kita boleh share dengan kawan-kawan, dengan family members. Itu yang ramai macam, Nurul you dah kurus lah, I nak jadikan you idol lah. Aduh. Malu lagi. So that is good. Okay, so stop Alright, so ramai yang kata IF is free and no product and nothing. Yes, betul. Exactly, doktor. You don't have to pay expensive, sebab ramai orang yang beribu-ribu keluarkan. Ya, betul. So dengan saya rasa macam, dan IF ni sebenarnya penting. Satu lagi saya rasa, bukannya kita yang kena ikut IF tu. Sebenarnya IF dia actually fit into kita punya life. Betul. Itu yang bestnya. Dan pendapat Nurul kan, Nurul start 2018, right? Yes, betul. Sampai ke sekarang 2021, you're already like 2 tahun. 2 tahun 5 bulan macam tu, 2 tahun 6 bulan. That means dekat situ Nurul rasa macam mana? Dari segi compliance, sebab sebelum ni berat naik turun kan, tapi bila dengan IF ni macam mana dari segi sustainable of the diet tu? Okay, berat makin menurun doktor. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah, visceral fat saya normal 4.5. Wow. Sekarang ni saya target more pada nak turunkan body fat lah. Sekarang body fat saya 30.1% lah. Nak turunkan slowly doktor. Alright, yes. So sebab again kita tak bertanding dengan siapa-siapa pun. Yes, betul. Improving dan diri kita. Dan Nurul is one of the members dalam group yang memang rajin berkongsi. So rasa macam I'm so thankful for that. So ramai yang macam learn a lot from you kan. Dan she will be one of kita punya co-facilitator juga dalam IF batch yang ke. Okay, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Okay, sebab I love your sharing. So insyaAllah sebenarnya bila kita slim down, kita memberi inspirasi pada ramai orang di luar sana. Dan juga doktor, dia mengingatkan kita. Maksud kita kena selalu dalam on track. Mengingatkan kita juga. Yes, saya sangat suka dengan tu. So sebenarnya saya suka berkongsi juga sebab saya ingatkan diri kita pun manusia mudah lupa. Ya, betul. Betul doktor. Aku ni cakap aku kena buat. So bila kita on track tu sebenarnya it helps in terms of on track sebab ialah betul. Yes. Selama kan. Okay. Yeah. Right, so pada kawan-kawan yang online bersama dengan kita, so maybe ada boleh apa-apa nak tanya pada Puan Nurul kita yang comel hotel di sana. Allahu Akbar. Okay, so ada yang tanya buku tu buku apa? So buku ni actually dia Qalbun Salim. Saya dalam page berapa ada about 170 something. Saya cuba cari. Faedah dari segi pemakanan. So boleh dapat, saya beli Shopee 130 lebih ringgit. So buku ni lebih kepada tasawuf lah. Tasawuf. So macam lebih kepada apa? Mengajar kita tentang ni. Sangat suka makan. Sekejap saya cuba cari So since ada yang tanya. So ada lagi soalan-soalan? So ramai pula tanya pasal buku. Alright, so ada soalan tak?
Okay, so alright. Satu lagi Nurul. Macam mana Nurul dari segi family kan bila kita makan sehari sekali tu macam mana you arrange with the family tu? Sebab dia kata satu lagi wanita. Saya kata macam doktor susah lah saya nak masak sampai 2-3 kali. Nak bagi husband makan lain, saya makan lain. So macam mana Nurul adaptasi dengan Okay. Okay, sebenarnya doktor, saya memang simple je. Saya cuma masak apa yang saya boleh makan. Maksudnya macam salmon grill ke, chicken grill ke, benda yang simple. Lepas tu sup sayur, janji ada sayur, tu ada protein. Lepas tu alhamdulillah family semua okey. In fact kalau saya buat macam sambal tumis ke apa, saya letak stevia instead of sugar yang biasa dulu, saya letak stevia. In fact anak-anak suka rasa dia, sampai anak pun dah ikut guna stevia juga doktor. Dan maksud husband okey lah, ni husband boleh itulah doktor. Bila saya mula buat IF ni, dengan husband juga turun berat badan. Dulu husband berat naik, sekarang berat dia pun dah turun dalam 5-6 kilo juga. Maksudnya maksudnya husband pun ikut jugalah IF ni walaupun dia dah kurus. Tapi bila dia stop, macam saya pun jarang pergi kedai mamak semua. Jadi dia pun ikut cara saya, berat dia pun turun juga doktor. Okay. So dia pun kurus. Wife buat husband pun slim juga. Ya, dia pun minum, doktor dia tak pernah minum green tea sebab dia selalu tengok saya minum green tea kat rumah. So dia pun minum green tea. Kadang-kadang dia cakap dia nak green tea macam saya lah juga doktor. That's good kan. I mean, spread the vibration. So somehow being a woman, so kita kena mulakan lah. Alright. Dan ada soalan daripada Puan Nurizan. Sekarang Puan Nurul memang masih mengamalkan OMAD ke macam mana? Okey, sekarang saya OMAD seminggu sekali 2 kali, tapi saya lebih kepada EF. Saya lebih suka buat extended fasting, EF. Berapa jam tu? 48 jam. Okey, so berapa kali seminggu biasa Nurul buat? Biasanya kalau EF ni saya buat seminggu 2 kali ataupun 3 kali. Kalau OMAD tu biasanya saya buat hari Sabtu ataupun Ahad. Sebab dalam 7 hari tu ada 1 hari di mana saya cheat day. Maksudnya cheat day tu maksudnya saya makan lebih carb. Maksudnya yes. And then makan tu. Tuan punya formula. Yes. So memang pada waktu cheat day tu lah saya makan lebih daripada 2 meals lah. Biasanya saya makan OMAD ke. Tapi bila cheat day saya makan lebih daripada 2 meals a day. 2 meals a day lah. Yes. Dan ada juga yang tanya, Kak Nurul selalu buat IIF ke? Saya selalu buat, saya selalu tambah-tambah ni bulan Rejab saya suka puasa sunat. Sebab bagi saya bila kita dah biasa buat IF, bila kita puasa kita rasa macam lagi best kita puasa. Sebab bila saya puasa, saya lebih cepat berat saya turun. Rami dengan IIF. Okey, kepada yang macam IIF tu apa pula kan? So IIF it's so called rebranding lah. So lebih sebab kita nak kaitkan IF dengan IIF. Sebab orang kata macam tak payahlah nak buat IF, buatlah Islamic puasa syar'i kan. Dan sebenarnya puasa part of dalam konteks IF sebenarnya. So kita panggil Islamic fasting IIF. So itu ada dry fasting. So mengikut syar'i lah. Dan of course that is the best method of actually fasting untuk orang Islam, sebab dia bukan sahaja detox diri kita tapi lebih pada spiritual kita, banyak benda yang kita kita tu. So it's good. And saya rasa dalam sekarang ni Rejab, Syakban, Ramadan, so a good time untuk puasa Isnin Khamis. Dan kepada yang saya sedang lagi mengkaji sebab saya ada Dr. Lina rasa doktor dig more on puasa Nabi Daud. So insyaAllah saya akan share dalam group nanti tentang lebih kepada kelebihan. So I'm looking for another books to come tentang macam mana kita nak sama-sama buat puasa Nabi Daud dalam group insyaAllah. Okay, insyaAllah boleh tu. Interesting tu doktor. Very interesting sebab ni selalu kita buat Isnin Khamis kan, tapi kita nak membudayakan puasa Nabi Daud pula lepas ni insyaAllah. Okay, insyaAllah. Right. Okay, so ada soalan lagi kepada kawan-kawan di luar sana? Sekejap Okey, Surya tanya macam mana nak ajak kawan-kawan dan ahli keluarga untuk berpuasa? Sebab most of them ni memang berat berpuasa kecuali bulan Ramadan. So memang ada tips sikit. Okey, saya nak ajak ni
nak ajak tu sebenarnya kena slowly lah. Bila dia tengok kalau dia macam kalau family tu ada masalah berat badan ke apa, bila dia tengok kita buat, kita pun selalu share. Macam saya selalu share dekat Facebook. So bila saya selalu share kat Facebook, sebenarnya ramai kawan-kawan yang dulu tak pernah buat IF doktor. Ada yang buat IF. Lepas tu alhamdulillah mereka pun ada penurunan berat badan. Lepas tu dia orang selalu kan dia WhatsApp saya, dia kata sebenarnya dia dah lama dah follow saya di FB. Dia baca perkongsian saya dan dia berterima kasih lah sebab dia baca apa yang saya share, dia buat, alhamdulillah berat tu turun. Betul. Kan? Sebab kadang-kadang kita sebenarnya bila kita sampaikan walaupun satu ayat, sebenarnya macam alah tak payahlah kan, mesti orang dah tahu. Tapi sebenarnya kita sedang menyuburkan satu benih, menyebarkan benih yang kita tak tahu. So mungkin sebab perkongsian sedikit ilmu tu dia merubah kehidupan orang lain. So yang mana tanya soalan tadi tu, dia boleh share di Facebook. So yang ahli keluarga dia pun boleh baca sebenarnya benda tu. So kadang-kadang dia orang tak komen, dia orang tak like pun. Betul. Tapi dia inspire. Apatah lagi kalau you tunjuk you actually start losing weight. Betul. Dia kata macam aku nak buat jugalah. Betul doktor. Betul. So more on that lah. So yang penting sebenarnya kita yang mulakan. Kita yang kena bertindak. Kita yang kena mulakan. So mula-mula mungkin dia orang macam reluctant sikit kan. Tapi lama-lama saya rasa dia akan start admire kan. Macam Nurul dah kurus lah, aku macam nak kurus juga lah kan. Boleh ni tak boleh ni. Reunion kelas nanti dia bahaya ni kan tak. Alright, so sekejap Okay, so ada yang tanya, Puan Nurul, FB please. Okay, ada di FB Dr. Malinda kan, Dr. Malinda share, Nurul Aini Muhammad Darus. Ya, betul. So lepas ni saya rasa Nurul punya fans, friends pun dah nak penuh dah tu. Kena cepat-cepat, kena cepat-cepat tu. Dan okay, nanti kepada kawan-kawan yang live ni, saya akan minta Puan Nurul share lagi tentang resepi. Puan Nurul ni rajin memasak. So admire your recipe tentang blueberry punya. Okay. Okay, boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan post special recipe untuk Puan Nurul. Okay, so sekejap ada yang tanya tentang ibu menyusu. So macam mana boleh tak Puan Nurul? Dia orang kata ibu menyusu ni boleh ke membuat IF macam Nurul punya regime? So maybe boleh sharing sikit. Rasanya kalau untuk ibu menyusu ni, dia rasa boleh je cuba dulu 12 untuk permulaan. 12. Yang penting kena makan sayur, makanan yang protein semua, kena makanan berkhasiat. Jangan makan benda-benda yang fast food semua lah. Kita makan real food. Betul. Sebab ramai yang tanya macam ibu menyusu boleh ke kan? Sebab sebenarnya kalau kita, especially orang Islam kan, Muslim, sebab kita pun menyusu pun kita masih lagi puasa bulan Ramadan. Betul doktor. Semua kan. So saya rasa tak ada isu di situ. Tetapi adjust accordingly. So tips dia adjust accordingly. Betul. Adjust accordingly mengikut diri masing-masing. So bila kita menyusu badan, it doesn't mean that kita kena makan 6-7 kali sehari pun. Tak perlu, betul. Tak perlu pun. So you get nutrient by mulakan dengan 12 dan 3 kali makan sehari. Saya rasa that is a good. Betul, boleh dah tu. Tak perlu nak snacking. Bukannya tak kita perlu. Especially kalau kita makan benda tak sihat, so kita menghasilkan susu yang tak sihat juga. Betul. Okay, so right. Okay, so don't worry. You can start but adjust accordingly. Okay, ada soalan lagi daripada Puan Naduja. Sis Nurul exercise tak? Berapa minggu sekali? Saya exercise. Biasanya saya exercise seminggu 2 kali, hari Sabtu dan Ahad. Saya selalu, mula-mula dulu saya buat brisk walking, 10,000 step. Sekarang ni saya jogging. Maksudnya Sabtu Ahad saya jogging. Lepas tu kalau hari hujan ke apa, saya masih buat exercise kat rumah lah. Follow YouTube kan, ada banyak yang ada exercise. Kita je follow tu je lah. Virtual exercise kan? Betul. Boleh je exercise. Kat rumah kita sebenarnya jangan buat alasan. Kita buat je. Aduh, sedap tu. Yes, jangan buat alasan. Okay. Alright, dan ada yang tanya berapa ketinggian Nurul. So maybe Nurul boleh share berapa BMI before this dan berapa yang terkini, berat terkini dengan BMI terkini. Okay, tinggi Nurul 155 cm. Masa berat 75.5 kilo. BMI Nurul dalam 33 rasanya. 33.
Okay, sekarang ni berat Nurul dah lebih kurang 52 kilo dan BMI 22, doktor. 22 Ya. Awesome. Okay, so kita target BMI untuk orang Asia sebab kita ni kecil comel je kan. Ya. Orang-orang putih, so kita target BMI like less than 23. So that is, jangan too skinny sangat. Jangan 18-19 pun kita tak nak. Kita nak lah 22. So that is good. So now actually kita maintain lah. Okay, so alright, so ramai yang berkongsi. Okay, maybe Nurul boleh bagi sedikit sebanyak kata-kata terakhir. So sekejap je dah almost 1 jam ni kan. Cepat je, tak sedar doktor. Sekejap je. So especially kawan-kawan kan yang maybe sebelum ni pernah join program apa semua kan, yang dah dah naik, dah berat dah turun, lepas tu naik balik, lepas tu turun balik, naik balik. So sebab sepanjang saya dengan Nurul, saya rasa your consistency is so awesome sebab Nurul rajin tanya, rajin belajar. So I did notice your progress sebenarnya. So daripada tahun 2018 now 2021, so you change a lot, you transform a lot. And Alhamdulillah. Macam teacher Mala kan, you maintain. And you actually improving a lot. So maybe Nurul boleh bagi your tips actually to, sustain tu yang penting. Dan pada kawan-kawan yang naik turun berat badan tu, apa yang Nurul punya saranan? Okey, sebenarnya kan tidak ada satu diet yang akan sesuai untuk semua orang. Okey. Betul. So sekarang ni kalau yang ada berat turun tu naik tu, bagi Nurul kita buat IF, buat EF. Lepas tu bila kita fasting, bila kita fasting tu kita maksudnya control craving, kita nak makan manis-manis apa semua. Lepas tu dan banyak minum air apa semua. InsyaAllah berat akan turun. Lagi satu kita kena ada grit lah, sebab bagi Nurul kita never stop your grit, keep going dan don't give up. Lagi satu kena bila berat naik 1 kilo 2 kilo, it's okay. Kita kena berdamai dengan diri. It's okay. Berdamai dengan diri sendiri. Kita berdamai. Lepas tu kita tengok balik journal apa yang kita makan malam tadi ke apa yang buat penurunan naik, dan kita puasa lah, buat IF balik. Jangan stres. Betul. So, jangan stres. Setiap yang berlaku tu kita learn. It's a process. Yes, betul. Berat turun jadi down. Biarlah. Ramai orang macam tu. Dan saya suka bila Puan Nurul share tadi, Nurul share tentang grit. So actually passion kita untuk, passion and perseverance kita untuk it doesn't matter berapa lama, tapi betul. Yang tak give up. Ya, betul doktor. So never give up. So it's and then so play ke laut tu ke darat balik. Betul doktor. Jadi kita kena play to win. Ingat tu je. Play to win. It doesn't matter berapa lama, tetapi yang penting kita passion and perseverance untuk achieve. Terima kasih sangat Nurul, dan pada kawan yang berminat untuk mendalami ilmu tentang IF, sama ada ilmu IF ke ataupun Slim Masterclass ke. So sebenarnya untuk IF kita sedang batch yang ke-11, kita sedang open for registration. Tinggal 7 hari lagi untuk IF batch yang ke-11, dan Puan Nurul kita yang comel lautan ni akan bersama dengan kita as co-facilitator. Okay, terima kasih doktor. So boleh klik di saya rasa admin dah letakkan link di situ. So boleh klik dengan yuran RM69. So we have like 30 days, 30 hari untuk bersama-sama untuk belajar. Dan of course by joining the group you got a lot of support dari segi ramai kawan-kawan yang positif. Sebab itu penting, sebab kita sebenarnya kita cepat down kan. So betul. Kita perlukan orang yang sentiasa menyokong kita. Kita kena selalu keep on track. Maksud bila kita buat seorang-seorang, kita rasa lain. Bila buat ramai-ramai, kita rasa best sebab kita ada support each other. Betul. Lagi satu kan, kalau kita tengok orang ni dah buat IF, EF sampai 72 jam. Tak boleh. Kan kita rasa dia terbakar kan. Okay. A good motivation yang tu sebenarnya vibration yang positif macam tu kita sangat kan. Okay. So, alright, terima kasih Nurul sangat-sangat dengan perkongsian petang ni. Kalau dekat boleh ajak minum kopi. Boleh doktor. Terima kasih doktor invite saya untuk petang ni. Terima kasih sangat-sangat. Dan so kepada kawan-kawan yang join petang ni, so congratulations. So terima kasih bersama dengan saya dan juga Puan Nurul. So since saya nak bagi hadiah kepada yang belum share, so please share. Dan kita nak bagi hadiah sebenarnya. So komen dekat situ IF batch 11. So kita akan pilih 2 orang untuk dapat free class. Wow, menarik. Free class. Dan so sekiranya anda nak
anda dah join ataupun nak bagi kawan-kawan di luar sana, tag nama diorang. So IF batch 11, tag nama diorang. So nanti admin akan pilih 2 orang yang anda nak hadiahkan untuk join kelas secara percuma. So look forward untuk banyak perkongsian. Okay Nurul, terima kasih sekali lagi. So banyak lagi sebenarnya yang kita tak habis share ni. Ya, betul. Bila sembang kata tak ingat dah sejam dah. Lama je tak sampai 1 jam ni kan. So dah Okay. So terima kasih sekali lagi Nurul. So sama-sama doktor. Nur dikurniakan kesihatan yang terbaik. Amin. Kejayaan Nurul akan menjadi inspirasi untuk ramai wanita lain dan perkongsian Nurul di Facebook semoga menjadi amal jariah yang berpanjangan insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Terima kasih doktor. So jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Assalamualaikum. Okay. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.